Kawalan di dalam organisasi merujuk kepada proses pemantauan aktiviti bagi memastikan rancangan dan objektif tercapai. Sebagai contoh, sebuah organisasi membahagikan tugas kepada pekerja mereka yang berpangkat manager atau supervisor untuk memantau anak-anak buah mereka bagi memastikan sesuatu pekerjaan itu atau aktiviti di dalam organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Proses pengawalan organisasi menurut Islam mestilah tidak melanggar prinsip asas syariah, iaitu dari segi akidah, syariah dan akhlak. Maksud akidah dalam Al-Quran adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Untuk kaitkan dengan proses pengawalan ini, sesebuah organisasi itu mestilah melakukan sesuatu pekerjaan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, syariah. Syariah atau syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur kehidupan manusia. Di dalam proses pengawalan organisasi, Islam tidak menghalang umatnya untuk menerima teori dan pemikiran Barat dan Jepun selagi ianya tidak menentang atau melanggar hukum syarak. Seterusnya, akhlak. Akhlak boleh didefinisikan sebagai budi pekerti, kelakuan atau tabiat. Contoh akhlak adalah tolong-menolong antara satu sama lain di dalam organisasi atau berlaku adil di dalam organisasi. Seterusnya, terdapat 4 langkah dalam proses pengawalan, iaitu yang pertama, menetapkan standard, yang kedua, mengukur pencapaian, yang ketiga, membandingkan pencapaian dengan standard, dan yang terakhir, mengambil tindakan pembetulan. Langkah-langkah ini akan diterangkan oleh ahli saya yang lain di dalam slide yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alina Natasha binti Muhammad Masnawi, bernombor matrik 291501. Pada hari ini saya akan membincangkan antara bukti-bukti yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai pengawalan dalam pengurusan. Yang pertama, mesej yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran beberapa kali bahawa Al-Quran telah diturunkan daripada Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandungi satu-satunya jalan yang benar yang akan wujud dan akan dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Seperti di dalam surah Al-Isra ayat ke-105 yang membawa maksud, dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat. Kami turunkan Al-Quran dan dengan melimbuti segala kebenaran ia diturunkan. Dan tiadalah kami mengutuskanmu wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dari segi kawalan pengurusan, peraturan mesti ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak berkuasa tertinggi organisasi, iaitu lembaga pengarah, presiden syarikat ataupun pengurus lain. Yang kedua adalah perkara yang ditegah dan boleh dilakukan mengikut Al-Quran. Dalam beberapa ayat, Allah menyatakan dalam Al-Quran yang berbicara kepada Nabi bahawa pesan utamanya dan tujuan keseluruhannya di sebalik mesej itu adalah berita gembira dan amaran. Seperti di dalam surah At-Taubah ayat ke-128 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak menginginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasihan serta kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga ialah Rasulullah sebagai penyampai mesej kepada pengikutnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahawa Allah mengutus seorang Rasul dari kaum yang sama. Terdapat pengajaran yang dapat diambil dari Islam oleh pihak pengurusan, iaitu pihak pengurusan hendaklah diwakili oleh seseorang yang berasal daripada kaum dan bertutur bahasa yang sama agar dapat memahami, mengawal dan mentadbir dengan lebih baik. Seperti surah Al-Baqarah ayat yang ke-151 membawa maksud, nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seseorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu daripada amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Yang terakhir adalah kebebasan dalam membuat keputusan berdasarkan syariah ataupun tidak berserta dengan balasan. Dengan mengambil contoh pentadbiran daripada Saidina Umar radhiyallahu anhu, boleh dirumuskan antaranya seperti yang berikut. Yang pertama, arahan yang disampaikan dengan baik dan jelas. Yang kedua, input yang diperlukan hendaklah disediakan. Input ini harus merangkumi sumber yang diperlukan dan kemahiran serta kuasa yang diperlukan. Yang ketiga, kedua-dua prestasi dan output diperiksa dengan teliti terhadap piawaian yang sedia ada, budaya komitmen,
dan penglibatan. Yang keempat, jika prestasi dan output tidak mematuhi piawaian, maka tindakan pembetulan mesti diambil. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fariha binti Zakaria, nombor matrik 291728. Baiklah, saya akan sambung kepada langkah-langkah dalam proses kawalan. Yang pertama sekali kita kena tahu fungsi kawalan ni adalah untuk apa. Kenapa kena ada langkah-langkah dalam proses kawalan ni kan? Supaya satu organisasi itu lebih teratur, sistematik, dan apa yang kita target tu akan lebih tersusun dan senang untuk dicapai. Bila kita tahu step dia, the flow untuk kita buat sesuatu benda tu, tak kira dalam apa-apa organisasi pun kita kena ada step supaya apa yang kita buat tu lebih sistematik, berjalan lancar dan kita dapat capai apa yang kita nak kan. Yang pertama sekali adalah tetapkan piawai ataupun tetapkan standard. Kat sini maksudnya bila kita dah tetapkan piawai ataupun standard tu, kita boleh jadikannya sebagai panduan dan pengukur rujuk kepada tingkat pencapaian usaha yang kita nak capai tu. Sebagai contoh, bila kita dah tetapkan piawai ni, kita dapat tentukan sama ada prestasi sesebuah organisasi itu baik ataupun tidak dengan melalui kayu pengukur. Sebagai contoh, piawai dengan bukan piawai. Kat sini contoh dia, bila kita dah tetapkan piawai, kita dapat tengok tahu target sesebuah organisasi itu berapa. Kalau dia bukan piawai, kita tak tahu pun berapa yang dia nak target, berapa ramai, percentage berapa yang dia nak. Sebagai contoh saya bagi, bila kita dah tetapkan piawai itu, contohnya KMM ingin mencapai kelulusan 100% bagi peperiksaan semester ini. Yang kedua, bila dia bukan piawai, KMM ingin mencapai keputusan yang cemerlang bagi peperiksaan semester ini. Kat sini kita dapat tengok bila kita dah tetapkan piawai dalam sesebuah organisasi itu, kita tahu berapa kita nak target. Kita tahu berapa ramai ataupun berapa percentage kita nak target untuk student dapat 100% result cemerlang. Kalau dia bukan piawai, dia umum. Dia cuma target untuk keputusan yang cemerlang bagi peperiksaan semester ini. Dia tak ada percentage ataupun berapa ramai yang dia cakap dia nak targetkan untuk semester ini. Okey, baiklah, yang kedua pula adalah untuk kita mengukur pencapaian. Maksudnya kat sini untuk kita ketahui tahap pencapaian organisasi sepanjang tempoh pelaksanaan sesuatu aktiviti yang kita laksanakan. Okey, kat sini kita boleh bagi contoh, pengurus ataupun pemilik sesebuah syarikat ataupun organisasi itu kena tahu bagaimana, apa dan siapa yang kita perlu ukur dalam untuk kita tahu pencapaian dalam sesebuah organisasi itu kan. Okey, kat sini macam mana kita nak ukur? Okey, nak ukur tu kita kena tentukanlah bagaimana dan berapa kerat pengukuran tu, dan cara bagaimana mengukur tu bergantung kepada piawai yang telah ditetapkan lah. Contohnya data yang kita boleh gunakan untuk kita ukur tahap pencapaian sesebuah organisasi ini adalah contohnya unit pengeluaran, jumlah ringgit yang kita dapat, jumlah kesilapan yang dilakukan, jumlah pendapatan yang diperolehi daripada pelaburan, dan banyak lagi lah kan. Okey, sebagai contoh, jenis pengukuran yang boleh kita cerminkan prestasi pelajar KMM ialah keputusan peperiksaan semester. Itu contoh dia. Lepas tu yang kedua adalah apa yang diukur, apa yang kita nak ukur, apa yang perlu kita ukur. Apa yang perlu kita ukur tu adalah dengan menentukan apa yang sepatutnya diukur. Maksudnya sebagai contoh, kawalan inventory. Pengurus boleh merujuk kepada jumlah dan jenis inventory yang ada. Membandingkan pencapaian dengan standard ataupun piawai, iaitu penilaian boleh dilakukan ke atas sebuah organisasi itu secara keseluruhan ataupun aktiviti segolongan individu yang bekerja di dalam sebuah organisasi. Dan kat sini saya boleh bagi contoh jenis standard ataupun jenis piawai yang terdapat. Contohnya piawai keuntungan, iaitu berapa banyak untung yang diperolehi dalam sesuatu tempoh. Yang kedua adalah piawai kedudukan pasaran, iaitu jumlah jualan yang ingin dicapai dalam sesuatu pasaran berbanding jualan pesaing. Yang ketiga adalah piawai productivity, di mana berapa banyak hasil yang perlu dikeluarkan oleh setiap bahagian dalam sebuah organisasi. Yang keempat adalah piawai kepimpinan produk, maksudnya organisasi yang ingin menjadi syarikat terunggul dalam inovasi produk. Okey. Yang keempat adalah tindakan pembetulan dan pembaikan, iaitu kat sini kita dapat tengoklah
sama ada bila kita dah buat semua tu, kita dapat tengok sama kita dapat hasil yang baik ataupun kita dapat hasil yang kurang. Bila kita dapat hasil yang lebih ataupun sama, maksudnya piawai ataupun standard kita tu baik, dalam keadaan yang baik. Kalau kita dapat hasil yang kurang ataupun hasil yang tak baik lah kan, jadi kita kena buat pembetulan lah. Sebab tu adanya ambil tindakan pembetulan ataupun tiada tindakan pembetulan. Maksudnya kat sini, bila ada kurang hasil dalam sebuah standard yang kita telah tetapkan tu, kita kena buat pembetulan. Kalau tak ada, tak perlu buat apa-apa pembetulan. Tujuan tindakan pembetulan ni adalah untuk membawa sesebuah organisasi itu ke prestasi yang lebih baik supaya matlamat organisasi itu dapat dicapai. Faham tak? Sebelum kita nak buat pembetulan tu, pengurus ataupun pemilik syarikat tu perlu memastikan piawaian dalam keadaan yang betul untuk digunakan dan pengukuran prestasi adalah sah serta boleh dipercayai. Maksudnya valid dan reliable lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah binti Hasbullah. Nombor matrik 291563. So hari ini saya akan membentangkan slide yang keempat, iaitu pendekatan untuk mengawal aktiviti. So yang pertama ialah pendekatan terhadap undang-undang. So syarikat ni dia akan menyediakan asas undang-undang bagi memeriksa aktiviti dan prestasi. So kat sini saya nak cakap yang pengawalan ni dia adalah proses di mana memantau prestasi semasa dan mengambil tindakan pembaikan untuk memastikan hasil akhir kerja sesebuah organisasi atau syarikat ni tercapai seperti yang dijangkakan. So, kawalan ni dia merupakan pengawalan atau kawalan ni merupakan peraturan organisasi supaya dia ada sasaran elemen prestasi yang kekal dalam had yang boleh diterima. So, apa yang boleh katakan, undang-undang atau peraturan sesebuah organisasi ni target dia adalah untuk dia boleh mengetahui sejauh mana prestasi untuk dicapai oleh prestasi dicapai dengan matlamat sesebuah organisasi ni. So kat sini dia nak tahu yang dia dapat melihat sama ada matlamat itu, target itu boleh pergi ke jangkauan yang jauh ataupun tidak. So apa yang boleh cakapkan kat sini, ada perbezaan. Asas untuk mengawal dalam Islam pula, dia mungkin tidak sama dengan pendekatan yang moden ni. Sebab dia mekanisme dalam kawalan dalaman dan luaran mestilah tidak melanggar syariah. So untuk pengawalan dalam aktiviti pengawalan Islam ni, dia kena semuanya patuh pada syariah. Sebagai contoh, pengawalan dalam Islam ni, contoh macam kita seorang pekerja Islam, kita akan lebih dapat taat lah dan patuh lah dalam mengetahui konsep undang-undang terhadap konsep pahala atau hukum hakam dalam Islam terhadap dalam sesebuah organisasi syarikat ni. So kita takkan berlaku macam kemungkaran ke, pencurian ke, sebab kita dah tahu segala selok belok dalam syarikat ni. So pengawalan dalam Islam ni juga dia sangat berkesan sebab dia akan meminimumkan kos aktiviti dan mengawal segala syarikat punya aktiviti lah. Yang kedua pula, isi kedua ialah pendekatan sosial. Pendekatan sosial ni dia macam pengurus bermesyuarat dengan pekerjanya. Lepas tu dengan bimbingan komunikasi dan mencipta persefahaman antara sesama mereka sendiri untuk diorang ni dengan pekerja berkenaan mencapai matlamat strategik sesebuah company tu. Macam dia kena bermesyuarat lah. Lepas tu kena target lah untuk kecakapan dan kemahiran sesebuah organisation tu. Di aspek Islam pula, dari segi bahasa, wikayah itu ialah pengawasan dan pengawalan. Dalam bahasa Arab pula ialah raqabah dan muraqabah. So benda ni dia memastikan semua aspek pengurusan seperti perancangan, penyusunan, kepimpinan dan buat keputusan ni, pelaksanaan keputusan, dia berjalan mengikut apa yang dirancang ditetapkan. So pengawasan ni adalah sangat penting bagi mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghindarkan sebarang masalah besar berlaku
dan atau menendahkan mana kesilapan yang berlaku dalam pengurusan ke, dan membetulkan sebarang kesilapan penyelewangan dengan tindakan sewajibnya mengikut undang-undang ditetapkan. So, apa yang bercakap sebagai pengurus, dia kena ada kebijaksanaan pengurus amat diperlukan sangat-sangat, kerana dalam prosesnya, even kita seorang pengurus, kita ni dikawal oleh emosi, emotion. So dia akan dapat membezakan kaedah untuk dia mengurus atau mengawal manusia atau mengawal mesin dalam sesebuah syarikat apa semua kan. So dalam melaksanakan tugasan ni, pengawasan ni sangat-sangatlah penting sebab dia bagi memastikan suatu syarikat, organisasi dapat dilaksanakan dengan terkawal tanpa sebarang gangguan daripada mana-mana orang atau masalah yang tidak sepatutnya timbul. So, apa yang boleh cakapkan, wikayah ni juga dia mainkan peranan penting dalam mengawal sesebuah organisasi agar keadaan ni tidak dapat timbul tak dapat timbul masalah atau menjadi huru-hara. So, pemimpin ni dia haruslah lebih bijak mengawal sesebuah. Nabi juga pernah berpesan, Nabi Muhammad SAW juga pernah berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu, aku melantik engkau dan aku sentiasa mengawasimu, iaitu mengawalimu. Oleh itu, nampakkanlah pada mata orang ramai bahawa engkau mengutamakan golongan yang berkedudukan rendah daripada golongan orang yang mulia. Orang mulia yang lemah. Berkedudukan rendah daripada golongan orang yang mulia yang lemah mendahului yang kuat, dan golongan perempuan mendahului golongan lelaki. Dan janganlah sekali-kali kamu membenarkan orang lain mencapai urusan kamu, dan selalulah merujuk kepada Al-Quran iaitu panduan kamu, kerana setiap pengawalan sebenarnya adalah dari dalam diri manusia itu sendiri. So kat sini saya nak bagi contoh. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, Majlis Syura telah ditubuhkan bagi membuat sebarang perbincangan bagi persediaan untuk berperang. So Majlis Syura ni dia pada ketika itu sangat penting dalam kalangan umat Rasulullah SAW, kerana dia sangatlah membantu dalam penyediaan strategi peperangan yang sangat baik, sehinggalah majlis tersebut dia telah membawa kepada kebaikan, iaitu membawa benefit lah kepada Rasulullah SAW dan umat dia yang lain pada zaman itu. So sebelum peperangan Badar Al-Kubra, Rasulullah dia ada mengadakan perbincangan bagi membuat strategi peperangan tu di kalangan umat Islam. So ini adalah salah satu kebaikan, iktibar yang kita dapat dalam pengawasan yang kita boleh lihat pada zaman itu. Ia sangat penting untuk memastikan segala pelaksanaan yang kita nak buat ni berjalan dengan lancar, dan baik. Pengawalan atau pengawasan ni sangat-sangatlah penting untuk dicontohi oleh umat Islam masa kini, kerana pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin juga Majlis Syura ni berfungsi juga untuk pemilihan khalifah yang akan memimpin umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. So ni nak kata yang macam sistem pengawalan tidak kira pada zaman dahulu maupun kini sangatlah penting bagi kita untuk mencapai strategi kita, apa keputusan yang kita nak buat untuk dalam sesebuah organisasi juga. Terdapat 6 kaedah dalam proses kawalan. Yang pertama, dasar dan perancangan. Kedua, keberkesanan delegasi, keberkesanan operasi, kawalan kualiti dan kuantiti, belanjawan dan kawalan perbelanjaan, dan pelaporan. Yang pertama, dasar dan perancangan. Dasar dan perancangan adalah untuk mengatur usaha berpasukan ke dalam produk atau perkhidmatan yang berjaya. Perniagaan biasanya akan menggunakan sistem kawalan pengusaha MCS dan pengusaha mengikut objektif MBO. MCS adalah Management Control System, iaitu pendekatan yang digunakan oleh peniaga untuk memahami sejauh mana ia berjaya mencapai matlamat yang berkaitan dengan produktif, keuntungan atau kecakapan. Sistem ini secara berterusan mengukur prestasi peniaga untuk mengamalkan sama ada kemungkinan hasil yang diperolehi. Antara komponen MCS iaitu Management Control System adalah 1. Tugasan pengusaha yang jelas. Semakin besar syarikat, semakin besar kemungkinan terdapat pengurus dengan tanggungjawab yang berbeza.
adalah sangat penting untuk memahami perkara yang sedang diusahakan oleh setiap jabatan supaya setiap pengurus boleh bertanggungjawab untuk mencapai objektif. Yang kedua adalah kawalan birokrasi. Kawalan birokrasi ialah peraturan dan garis panduan operasi perniagaan yang meningkatkan kecekapan dan mengekalkan operasi. Mereka menentukan rantai perintah dan mewakili tanggungjawab dalam setiap bahagian operasi. Kawalan birokrasi yang direka dengan baik bertujuan untuk menjawab soalan lebih awal supaya kaki tangan dapat menyelesaikan isu dengan cepat. Dalam sistem kawalan pengurusan, adalah penting untuk mewujudkan kawalan birokrasi supaya pekerja dan pengurusan boleh mempunyai rasa berkongsi tentang rupa masa depan. Dan ketiga adalah kawalan kewangan. Kawalan kewangan ialah sasaran yang ditetapkan oleh perniagaan yang perlu untuk pertumbuhan dan keuntungan. Ini boleh termasuk sesuatu seperti kos pengeluaran atau pulangan daripada jualan. Dalam sistem kawalan pengurusan, pengurus memantau kewangan dengan teliti untuk mengenal pasti perasaan yang mereka perlukan untuk kekal selajar dengan matlamat perniagaan. Manajemen baik objektif (MBO) adalah kaedah lain yang digunakan dalam kedua-dua perancangan strategik dan kawalan. Berdasarkan pendekatan kepada penetapan objektif, MBO ialah satu sistem di mana objektif diwujudkan untuk organisasi secara keseluruhan, untuk kawasan berfungsi dalam organisasi, untuk jabatan dalam kawasan berfungsi dan akhirnya untuk individu dalam setiap jabatan. Dalam bentuk paling asasnya, MBO mesti memenuhi 3 keperluan. Yang pertama, objektif untuk individu dalam organisasi ditetapkan secara bersama oleh pihak atasan dan bawahan. Yang kedua, individu dinilai secara berkala dan menerima maklum balas mengenai prestasi mereka. Dan yang ketiga adalah individu dinilai dan diberi ganjar berdasarkan pencapaian objektif. Kaedah yang kedua adalah keberkesanan delegasi. Terdapat beberapa langkah untuk berjaya mengakhirkan tugas, antaranya ialah 1. Prepare. Pekerja tidak dapat menyampaikan hasil yang berkualiti jika tugas yang diagihkan kepada mereka tidak difikirkan sepenuhnya atau jika jangkaan terus berubah. Luangkan masa dan kembangkan disiplin untuk menyatakan dengan tepat tentang objektif yang ingin dicapai. Yang kedua, tugaskan. Agihkan tugasan kepada setiap pekerja dengan memastikan tugasan yang diberikan lebih spesifik dengan memasukkan maklumat yang jelas tentang masa, belanjawan dan konten serta tetapkan jangkaan untuk komunikasi dan kemas kini termasuk kegelapan kandungan dan format. Dan yang ketiga adalah confirm understanding. Salah satu kesilapan yang paling biasa dilakukan dalam mewakilkan ialah mengandaikan bahawa pekerja memahami perkara yang syarikat atau majikan perlukan. Cara terbaik untuk mengesahkan pemahaman ialah meminta pekerja untuk menguraikan permintaan atau tugasan dengan pemahaman mereka sendiri. Sekurang-kurangnya majikan atau ketua harus bertanya soalan untuk memastikan pekerja memahami semua aspek perkara yang diperlukan. Yang ketiga adalah keberkesanan operasi. Aktiviti yang mengembalikan proses kepada keadaan asalnya terletak di bawah keberkesanan operasi, iaitu aktiviti yang dilakukan oleh syarikat untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan akhir yang lebih baik. Contoh keberkesanan operasi boleh menjadi pasaraya yang menggunakan pelbagai prosedur dalaman, iaitu pembuatan, pengambilan pekerja, jualan dan komunikasi, yang kesemuanya menyumbang kepada mencapai matlamat tertentu seperti penjualan produknya. Antara cara untuk meningkatkan keberkesanan operasi adalah 1. Melabur dalam penyeragaman proses. Hal ini boleh mengurangkan perbelanjaan, menjimatkan masa dan mengurangkan bilangan ralat dalam operasi perniagaan dengan memperkenalkan penyeragaman proses. Apabila terdapat garis panduan untuk diikuti seperti piawaian, seluruh pasukan memasuki set garis panduan yang sama. Ini benar-benar meningkatkan kecekapan pasukan kerana terdapat satu set garis panduan yang jelas yang harus boleh diakses oleh semua orang. Kaki tangan tidak perlu mengganggu kerja mereka untuk memahami apa yang perlu dilakukan kerana semua prosedur telah digariskan. Ini meningkatkan kecekapan keseluruhan operasi. Yang kedua adalah uruskan isu. Proses piawaian menjadikannya lebih mudah untuk menentukan di mana masalah itu berlaku. Yang pasti hanya dapat mengesah masalah tidak sama dengan peningkatan kecekapan operasi. Dan ini mesti diingat, ia diperlukan untuk berinteraksi dengan mereka untuk melakukan ini. Pembangunan dan pelaksanaan pelan tindakan untuk menangani isu proses adalah ketika adalah mungkin untuk menambah proses secara berterusan sambil menambah atau mengalir keluar langkah di sepanjang jalan menggunakan pendekatan jenis ini. Yang ketiga adalah menggalakkan penjajahan mengentas sektor. Kita semua tahu bahawa apabila sebuah syarikat mempunyai bilangan pekerja ramai, ia boleh menjadi sukar untuk memastikan semua orang berada pada halaman dan jejak yang sama. Walau bagaimanapun merupakan komponen penting untuk meningkatkan kecekapan operasi dalam jangka masa panjang. Walaupun penjajahan adalah isu kompleks yang merangkumi pelbagai pertimbangan budaya, adalah penting untuk membangunkan taktik yang menunjukkan kepada pekerja kepentingan hubungan ini. Dengan pasukan yang selaras, peranan dan tanggungjawab ditarifkan dengan lebih jelas, menghasilkan ketakasan yang lebih baik dan meningkatkan pengeluaran. Seterusnya, kaedah kawalan kualiti dan kuantiti. Kualiti tidak mempunyai definisi tunggal, walaupun makna relatif nilai. Kawalan kualiti ialah proses yang mana produk atau perkhidmatan diuji dan diukur untuk memastikan ia memenuhi standard.
Melalui proses ini, sesebuah perniagaan boleh menilai, mengekalkan dan meningkatkan kualiti produk. Pada akhirnya, terdapat dua matlamat penting kawalan kualiti. Yang pertama, untuk memastikan bahawa produk adalah seragam yang mungkin, dan yang kedua adalah untuk meminimumkan ghalat dan ketidakkonsistenan. Terdapat pelbagai kaedah kawalan kualiti, termasuk yang pertama, carta kawalan. Graf atau carta digunakan untuk mengkaji bagaimana proses berubah mengikut masa dengan menggunakan statistik perniagaan dan proses pembuatan dianalisis untuk menjadi terkawal. Yang kedua adalah kawalan proses. Proses dipantau dan diselaraskan untuk memastikan kualiti dan meningkatkan prestasi. Ini biasanya proses teknikal menggunakan gelang maklum balas, kawalan peringkat industri dan proses kimia untuk mencapai konsistensi. Ketiga adalah persampalan penerimaan. Program statistik digunakan untuk menentukan sama ada kumpulan atau sampel produk memenuhi standard perbuatan keseluruhan. Dan yang keempat adalah protokol proses. Metodologi pemetaan yang menambah baik kebentuk dan proses pelaksanaan dengan mencipta penunjuk penilaian untuk setiap langkah. Kawalan kuantiti. Kawalan kuantiti menghadapkan kuantiti sesuatu produk yang boleh dibeli atau dijual. Jadi pada asasnya, kerajaan memastikan pengeluar tidak menjual melebihi kuantiti yang ditetapkan bagi barang tertentu, atau kerajaan memastikan pengguna tidak membeli melebihi kuantiti yang ditetapkan bagi barang tertentu. Ahli ekonomi juga boleh merujuk kepada kawalan kuantiti sebagai kuota. Objektif utama kawalan kuantiti adalah untuk menghadapkan kuantiti barang yang dibeli atau dijual. Oleh itu, kerajaan boleh melakukan ini dengan menjadikan bilangan lesen yang terhad untuk menghasilkan barang tertentu. Terdapat beberapa kaedah, antaranya adalah pelesenan, kota pengeluaran dan import kota. Untuk pelesenan, kerajaan menyediakan bilangan lesen yang terhad untuk mengendalikan perniagaan tertentu. Seterusnya, bagi kaedah dalam proses kawalan adalah belanjawan dan kawalan perbelanjaan. Pernyataan kuantitatif formal tentang sumber diperuntukkan untuk menjalankan aktiviti yang dirancang dalam tempoh masa tertentu. Antara proses bagi mengawal belanjawan boleh dipecahkan kepada beberapa langkah. Langkah pertama, tetapkan kedudukan sebenar. Semua organisasi mempunyai beberapa bentuk sistem perekonomian yang merekod pendapatan dan perbelanjaan mereka. Maklumat ini biasanya disediakan dalam laporan pengurusan kewangan. Gaya dan kandungan laporan akan berbeza dari satu organisasi ke organisasi yang lain, dan ia bergantung kepada sistem kawalan yang digunakan. Untuk menetapkan kedudukan sebenar, pemegang belanjawan perlu meneliti dan memahami maklumat kewangan yang ada. Mereka perlu mengetahui sejauh mana maklumat terkini dan menyesuaikannya untuk sebarang transaksi tertunggak. Ini mungkin termasuk perhutang dan pemuyutan. Pemegang belanjawan juga perlu mengetahui sama ada mana-mana bahagian belanjawan mereka telah komited, iaitu jika barangan dan perkhidmatan telah dipasang tetapi belum diterima. Yang kedua adalah bandingkan sebenar dengan belanjawan. Maklumat yang dikumpul perlu dibandingkan dengan angka belanjawan yang ditetapkan pada awal tahun kewangan. Perbandingan ini sepatutnya mudah jika tajuk pendapatan dan perbelanjaan sebenar sepadan dengan tajuk yang ditetapkan pada asalnya. Perbezaan antara pendapatan dan perbelanjaan sebenar dan pendapatan dan perbelanjaan yang dianggarkan dipanggil sebagai variance. Analisis variance adalah teknik penting dalam proses kawalan belanjawan. Langkah ketiga adalah dengan mengira variance. Langkah keempat adalah dengan mewujudkan sebab untuk variance. Terdapat beberapa sebab yang boleh menjelaskan perbezaan yang ditemui antara perbelanjaan yang dianggarkan dan sebenar. Sebab-sebab bagi semua variance perlu dikenal pasti. Proses ini adalah penting untuk kawalan belanjawan yang berkesan, kerana pemegang belanjawan perlu tahu bila ia sesuai untuk mengambil tindakan pembetulan. Variance boleh menjadi positif dan negatif, mencerminkan lebihan perbelanjaan atau kurang perbelanjaan, atau lebih atau kurang prestasi pada pendapatan. Dan langkah yang kelima adalah ambil tindakan. Belanjawan hanya boleh dikawal jika tindakan pembetulan diambil sebagai tindak balas kepada variance. Kadang-kadang penjelasan untuk variance menyebabkan tiada tindakan diperlukan. Contohnya, perbezaan masa. Di sini variance akan berkurang dari semasa ke semasa kerana angka pendapatan dan perbelanjaan sebenar secara semula jadi sepadan dengan belanjawan. Variance yang timbul kerana perubahan asas seperti peningkatan dalam permintaan untuk perkhidmatan memerlukan tindakan. Ini adalah perlu untuk mendapatkan semula kawalan belanjawan. Sekali kaedah dalam proses kawalan adalah reporting, iaitu pelaporan. Pelaporan perlu dalam proses kawalan kerana ia dapat membantu mengawal pendapatan belanjawan dan lain-lain. Antara cara untuk membuat pelaporan adalah dengan menggunakan penyata kewangan. Penyata kewangan yang paling biasa digunakan ialah kunci kira-kira, akaun untuk rugi, penyata aliran tunai dan penyata sumber dan penggunaan dana. Kunci kira-kira dalam bentuk yang paling mudah menerangkan organisasi dari segi aset, liability dan nilai bersihnya. Penyata untung dan rugi pula disediakan secara tetap setiap bulan atau setiap suku tahun merupakan salah satu petunjuk yang paling penting bagi nilai sesuatu organisasi. Penyata ini menunjukkan setiap kawasan hasil dan kos. Menyediakan penyata untuk rugi supaya ia menunjukkan setiap item untuk tempoh yang sama tahun lepas dan untuk tahun semasa hingga kini.
Angka perbandingan dalam akaun untuk rugi iaitu menyediakan alat yang sangat berguna untuk kawalan. Penyata kewangan digunakan oleh pengurus, pihak berkepentingan dan lain-lain untuk menilai prestasi organisasi. Di dalam syarikat, pengurus akan membandingkan penyata semasa organisasi mereka dengan penyata terdahulu dan dengan penyata pesaing. Manakala bagi pengguna luaran, ia menggunakan penyata untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan potensi syarikat. Walau bagaimanapun, beberapa jenis maklumat penting untuk penilaian firma tidak disediakan oleh penyata kewangan dan oleh itu kegunaan penyata adalah terhad. Dan yang kedua adalah analisis nisbah. Dalam analisis nisbah, angka yang kasar utama daripada penyata atau rekod kewangan firma dilaporkan sebagai peratusan atau pecahan antara satu sama lain. Perbandingan analisis nisbah boleh dibuat dalam pelbagai cara, antaranya adalah perbandingan dalam tempoh masa, iaitu nisbah sekarang dibandingkan dengan nisbah organisasi yang sama pada masa lalu.